Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini kita dah masuk hari yang ke-15 ataupun hari pertama untuk PKP yang kedua. Jadi insya-Allah hari ini saya akan bercakap topik antara imam dengan Bilal, siapa yang lebih afdal. Jadi sebenarnya topik ini dia topik yang diperbahaskan oleh sebahagian daripada ulama. Ada sebahagian daripada pandangan muktamad dalam mazhab Hanafi, pandangan yang masyhur dalam mazhab Maliki dan juga sebahagian pandangan dalam ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahawa menjadi imam adalah lebih afdal. Hujah mereka yang pertamanya apa? Yang pertamanya adalah kerana Nabi SAW sendiri menjadi imam. Dan kita tahu bahawa Nabi adalah merupakan manusia yang terbaik. Yang keduanya, kalau kita perhatikan bagaimana pemilihan khalifah, yakni pengganti Nabi Muhammad SAW sendiri pun adalah berdasarkan siapakah yang menjadi imam pengganti Nabi semasa Nabi masih hidup, yakni ketika Nabi masih dalam keadaan kering ataupun sakit. Jadi dengan sebab itu mereka menyatakan imam lebih afdal berbanding dengan Bilal. Sebaliknya, ada juga pandangan yang rajih dalam mazhab Syafi'i dan pandangan yang rajih dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahawa menjadi Bilal adalah lebih afdal kerana berdasarkan dalil yang terlalu banyak menceritakan kelebihan yang Allah berikan kepada Bilal. Kalau kita rujuk kepada Al-Quran dalam surah Fussilat ayat yang ke-33, Allah menyatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan, dan tidak adalah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada mematuhi Allah Azza wa Jal dan juga dia beramal soleh. Jadi kalau berdasarkan kepada pandangan daripada Aisyah menyatakan bahawa orang yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Bilal. Jadi tidak adalah manusia yang lebih baik kata-katanya melainkan kata-kata daripada seorang muazzin. Yang keduanya adalah hadis daripada Sahih Bukhari yang mana Nabi SAW menyatakan andailah manusia ini mengetahui kelebihan yang terdapat dalam an-nida ataupun dalam seruan azan dan juga kelebihan kepada orang yang solat di saf yang pertama dan mereka tidak boleh berbuat demikian melainkan terpaksa mengundi, nescaya manusia akan mengundi untuk menjadi muazzin ataupun mendirikan solat di saf yang pertama. Ini kelebihan Bilal. Begitu juga kelebihan orang-orang yang solat di saf yang pertama. Jadi kita ni bila dah dengar iqamat, jangan kita duk bagi orang penuh ke saf yang pertama. Kalau boleh kita berebut-rebut untuk duduk dalam saf yang pertama. Seterusnya dalam hadis riwayat Muslim, Nabi juga menyatakan bahawa al-muazzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Yakni muazzin ataupun Bilal adalah merupakan manusia yang paling panjang leher mereka di hari kiamat kelak. Panjang leher ni kalau di hari kiamat adalah merujuk kepada manusia yang banyak dapat kelebihan. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahawa Bilal adalah pekerjaan yang amat mulia. Selain itu ada juga riwayat yang menyatakan bahawa Nabi bersabda al-imamu dhaminun wal muazzinu mu'tamanun. Imam sifatnya penjamin, muazzin adalah pemegang amanah. Maka Nabi mendoakan kepada imam supaya mereka ni mendapat irsyad, mendapat petunjuk, dan Nabi juga mendoakan keampunan kepada muazzin. Jadi ulama membahaskan bahawa kalau nak dibandingkan di antara penjamin dengan orang yang memegang amanah, maka sudah tentu pemegang amanah lebih mulia. Dan kalau nak dibandingkan pengampunan dengan petunjuk ataupun irsyad, pengampunan itu lebih utama. Maka dengan sebab itu, sebahagian ulama menyatakan bahawa menjadi Bilal adalah lebih afdal. Pokok pangkalnya, tak kiralah imam ataupun Bilal mana satu yang lebih afdal. Yang pastinya ialah beruntunglah kepada mereka-mereka orang lelaki yang pernah menjadi Bilal dan pernah menjadi imam. Kita jadikan musim PKP yang kedua ini untuk kita memeriahkan rumah kita, masing-masing ketua keluarga dan anak-anak kita agih tugas. Ada yang menjadi imam, ada yang menjadi Bilal, supaya kelebihan yang Allah tawarkan kepada golongan imam dan Bilal ini dapat kita raih bersama. Dan dalam masa yang sama, kita juga shout out kepada semua Bilal-Bilal yang sejak daripada hari pertama PKP sentiasa istiqamah dalam melaungkan azan di corong menara masjid dan surau di kediaman kita. Terima kasih kita ucapkan kepada mereka. Jadi mudah-mudahan kita mendapat petunjuk daripada Allah Azza wa Jal. Ingat, jangan lupa dan jangan malu-malu untuk menjadi imam dan memeriahkan rumah kita dengan suara azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.